Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah kita bersama-sama merafakkan rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan limpah kurnia-Nya masih lagi dapat sama-sama kita untuk datang hadir berkumpul menunaikan tuntutan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat datang menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah di dalam surau yang serba indah ni, surau yang sangat cantik ini. Dikala ada sebahagian daripada teman-teman kita, rakan-rakan kita yang mungkin sedang sibuk dan sebagainya, tak dapat nak datang ke surau kita, hari ini kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu juga sewajarnya kita terus-menerus menzahirkan rasa syukur kita terhadap segala nikmat yang masih Allah kurniakan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini cukup banyak, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Dan setiap nikmat yang Allah masih berikan kepada kita ini tidak mampu pun untuk kita kira, tak mampu untuk kita hitung. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian manusia nak mengira, nak menghitung nikmat yang Allah beri kepada kita hari ini, tak mampu, tuan-tuan. Nikmat iman, nikmat berada di atas jalan tauhid ini, nikmat harta, nikmat kesihatan, nikmat kasih sayang, keluarga dan sebagainya, ini adalah bentuk tanda kemaha-pemurahannya Allah Azza wa Jal terhadap setiap hamba-hambanya. Jadi sewajarnya kita terus menambahkan lagi rasa syukur kita. Bagaimana caranya? Dengan kita menambah segala amal kebaikan kita. Dan tadi alhamdulillah kita dah sama-sama menambahkan amalan kita dalam bulan Sya'ban ni. Yang mana bulan Sya'ban ni dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bulan Sya'ban ni bulan orang yang tak berapa nak tengok sangat. Orang lalai dekat bulan Sya'ban ni. Sebab apa? Sebab dia bulan yang diapit di tengah-tengah antara bulan Rejab dan juga bulan Ramadan. Jadi bulan Rejab ni besar ganjaran dia kalau kita beramal di dalam bulan Rejab. Dia bulan haram. Kemudian bulan Ramadan apatah lagi. Jadi bulan Sya'ban ni ada sebahagian orang dia kurang nak menambah amal kebaikan dia. Dia kurang nak menambahkan amal kebaikan dia. Jadi hari ni alhamdulillah kita dapat mengimarahkan surau kita. Kita dapat tunggu sebentar, nak tunggu waktu isyak dan sebagainya. Kita tunggu niat iktikaf di dalam surau ni untuk sama-sama kita mendengar sedikit nasihat, tazkirah berkaitan dengan satu tajuk yang saya sendiri berikan kepada Haji Jamaluddin waktu nak minta program kita berjalan pada malam ini, tentang indahnya berwakaf. Sebab apa saya letak tajuk ni? Sebab tuan-tuan penghuni ataupun ahli karya lah, ahli karya Surau Lakotesh yang duduk di nama taman ni Lakotesh ya. Taman Lakotesh ni masih ada semangat, masih ada spirit, masih lagi dalam semangatlah, dalam semangat untuk berwakaf. Yang mana baru sahaja nampak. Sebelum ni 2-3 tahun sebelum ni mungkin tak nampak. Aku dah pernah wakaf dulu tapi tak bangun-bangun. Hari ni tuan-tuan dah nampak dah.
Hari ni apa yang tuan-tuan wakafkan, dah nampak dah. Dah sama-sama pula tu merasai manfaat daripada surau yang dibangunkan ini. Seperti yang dinyatakan oleh Ustaz Fizuddin tadi. Bukan diri saya, tapi adalah dia. Tuan pengurusi kita bagi tahu, dekat 2 juta kos pembinaan surau Lakotish ni tuan-tuan. Mana datang 2 juta ni tuan-tuan? Mana datang 2 juta ni? Daripada tuan-tuan lah. Daripada tuan-tuan yang sebelum ini istiqamah melaksanakan ibadah wakaf. Yang sebelum ini 2-3 tahun sebelum ni hari-hari wakaf. Pelbagai usaha, pelbagai gerak kerja yang dilaksanakan oleh jawatan kuasa pembinaan. Buat promosi sana, promosi sini, letak tabung sana, letak tabung sini. Nak masuk taman tadi pun ada tabung pandu lalu. Masya Allah. Tempat lain tak ada tuan-tuan. Tempat lain kedai makan ada pandu lalu, McDonald, KFC kan. Taman ni ada tabung pandu lalu tuan-tuan. Lihat bagaimana ahli jawatan kuasa sangat bersungguh-sungguh untuk menjayakan, untuk membangunkan surau Lakotish ini. Jadi sama-samalah ucapkan terima kasih di antara ahli karya surau Lakotish ini. Tanpa jawatan kuasa mungkin surau ini tidak terbangun. Dan tanpa ahli karya, tuan-tuan, abang-abang, ayah-ayah, ibu-ibu yang berwakaf untuk pembinaan surau ini, mungkin juga surau ini tidak dapat dibangunkan. Apapun semuanya adalah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Di situlah di antara keindahan ibadah wakaf, wujudnya konsep ta'awun, bekerjasama dalam perkara kebaikan. Masing-masing saling mengharap antara satu sama lain, buat gerak kerja dan sebagainya. Yang satu buat gerak kerja, yang satu menyumbang. Terbinanya surau Lakotish hari ini. Inilah wakaf tuan-tuan yang mungkin akan datang, boleh jadi berusia 10, 20, 30 tahun akan datang. Kalau kita balik kampung, kita tengok wakaf-wakaf kat kampung kita. Dulu kecil-kecil kita main kat surau-surau kat kampung kita, masjid kat kampung kita. Hari ini masih ada lagi kan surau-surau masjid tu. Agak berapa usia wakaf-wakaf kat kampung kita tu tuan-tuan? Orangnya dah meninggal pun. Orang yang wakaf dah meninggal pun tuan-tuan. Dah meninggal puluhan tahun, ratusan tahun. Tapi hari ini apa yang ditinggalkan di atas muka bumi ini? Satu benda, satu amalan, satu ibadah, yakni wakaf. Yang ditinggalkan itu masih memberikan manfaat bergenerasi tuan-tuan. Dia mungkin wakaf tahun 1900, sebelum merdeka lagi. Tanah dia buat surau, buat madrasah. Hari ni ada lagi, masih dijaga oleh orang-orang kampung, masih dimanfaatkan oleh penduduk kampung. Bahkan kita sendiri balik kampung kadang-kadang solat tarawih, solat hari raya, kenduri kahwin, kenduri kendara dan sebagainya. Di situlah indahnya ibadah wakaf. Dan ibadah wakaf ini tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang, ibu-ibu yang rahmat Allah sekalian, ibadah wakaf ini adalah satu amalan menyerahkan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana harta itu selagi mana memberikan manfaat, ianya akan menghasilkan pahala, memberikan pahala berpanjangan ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat tuan-tuan. Dan bila berlaku kiamat, tak ada siapa yang tahu bila berlakunya hari kiamat. Dalam hadis Jibril, Jibril tanya dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anis sa'ah." Mata sa'ah, bila berlaku kiamat? Nabi pun tak tahu, Jibril pun tak tahu tuan-tuan. Sebab apa saya bagi tahu benda ni? Sebab kita tak tahu berapa usia wakaf kita itu tadi. Sampai bila surau Lakotish ni akan ada di atas muka bumi ini. Boleh jadi 30 tahun, boleh jadi 40 tahun. Dan kalau tuan-tuan lihat kiri dan kanan, depan dan belakang, mungkin tuan-tuan akan perasan ada di kalangan ahli karya tuan-tuan yang dulu sama-sama berwakaf untuk pembinaan surau Lakotish ni.
2-3 tahun dulu sama-sama jumpa jawatan kuasa, wakaf RM10, wakaf RM50, wakaf RM1000, RM100. Hari ni dia dah tak ada, tuan-tuan. Dia pergi mana, tuan-tuan? Mana dia pergi? Dia dah meninggal dunia, tuan-tuan. Tapi hari ni tuan-tuan, manfaatkan surau Al-Qutish ni. Wakaf yang dilakukan itu dimanfaatkan. Di sinilah indahnya ibadah wakaf tu. Dekat okey. Di sinilah indahnya ibadah wakaf itu sendiri, tuan-tuan. Dan ibadah wakaf ini termasuk di dalam salah satu janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila matinya seseorang insan, putus segala amal kebaikannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakan baginya. Saya selalu bawakan hadis ni, cerita, huraikan tentang hadis ni, kerana hadis ni sangat memberikan kesan yang mendalam untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah wakaf ni. Dan di awal hadis tersebut Nabi bagi tahu apabila mati seseorang insan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi sunnatullah, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Nak tak nak, mahu tak mahu, pasti mati itu akan datang. Bila, di mana, bagaimana mati kita, tak ada siapa yang tahu. Cerita pasal mati ni, tuan-tuan, ada seorang ahli karyah di masjid kampung saya, di Kampung Indah Banting ni, tuan-tuan. Dia mati mengejut. Sebelum pergi solat Jumaat dia meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, tuan-tuan, mak saya cerita, minggu lepas saya balik Banting, mak saya cerita, sebelum kematian dia ni, dia jaga isteri dia dekat ICU Hospital Banting. Dia jaga berminggu-minggu, dia jaga sampai dia siap borak. Kalau kebetulan dia balik kampung, dia solat, dan dia balik kampung kan, dia cerita kat kawan-kawan dia, ahli keluarga, saudara mara, ni aku lama jaga isteri aku ni, silap-silap aku yang pergi dulu ni. Betul, tuan-tuan, dia pergi dulu. Isteri dia kat ICU. Macam mana, tuan-tuan? Bayangkan, isteri dia sedar ke, dengan izin Allah, suami dia rupanya dah meninggal, tuan-tuan. Kematian tak ada siapa yang tahu. Bila, bagaimana, di mana, tak ada siapa yang tahu. Tapi pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi sepanjang kehidupan yang Allah kurniakan kepada kita hari ini, Allah beri kita nyawa, Allah beri kita kehidupan, kita dituntut untuk melakukan segala kebaikan sebelum kematian kita nanti. Siapa halang kita nak datang surau tadi, tuan-tuan? Siapa halang kita nak datang surau? Tak ada siapa halang. Siapa halang tuan-tuan nak balik lepas daripada solat maghrib tadi? Tuan Imam tak paksa tuan-tuan duduk dalam surau ni. Tiada paksaan, tuan-tuan boleh balik. Tapi tuan-tuan tetap nak iktiqaf, nak mengaji, nak terus mendengar tazkirah sikit ni. Sebagai apa? Sebagai amal kebaikan. Inilah amal kebaikan kita sepanjang kita hidup ni, tuan-tuan. Dan amal-amal kebaikan inilah yang perlu kita laksanakan, perlu kita lakukan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bertakarrub dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kita tahu, semua di antara kita ni, kita dah tahu dah, satu hari nanti kita akan mati. Jadi inilah di antara bentuk persediaan kita. Bahkan tak lama lagi, tuan-tuan, nak cerita tentang persediaan ni, kita dah kena dah bersedia untuk masuk ke bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Lagi berapa hari? Tak sampai 20 hari dah. Tapi persoalannya, kalau kita bersedia nak masuk Ramadan sehingga kita
bertangguh-tangguh amal kebaikan, ini tak betul lah. Yakin ke dia sempat masuk Ramadan? Tak tentu lagi. Belum tentu. Jadi amal kebaikan ni kena istiqamah dalam setiap amal kebaikan. Mungkin tak semua kita mampu untuk melaksanakan segala sunnah baginda Nabi SAW, tapi kita boleh pilih beberapa amalan untuk kita lakukan, untuk kita terus lakukan. Dan inilah yang disukai oleh Nabi SAW, disukai oleh Allah Azza wa Jal. Ahabbu amalillahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan sedikit berterusan itu lebih disukai, walaupun sikit tapi berterusan. Jadi sepanjang hidup ini tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang rahmat Allah sekalian, kita dituntut melakukan kebaikan. Sebab apa Nabi bagi tahu? Mati kita nanti, meninggal dunia kita nanti, tak ada apa kita boleh buat melainkan 3 perkara yang kita bersedia, yang kita dah sediakan sepanjang kita hidup ini. Apa dia? Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah ini ramai, banyak di kalangan ulama mengatakan ianya khusus untuk ibadah wakaf. Inilah yang dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, suatu mensyarahkan hadis ni, syarah kepada Sahih Muslim. Sekarang apa sedekah ini luas tuan-tuan. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang membawa kepada kebaikan itu sedekah. Tuan-tuan jalan nak pergi ke masjid surau, dikira sedekah. Tuan-tuan zikir, tuan-tuan ucapkan perkataan yang baik, sedekah. Tuan-tuan meleraikan pergaduhan antara 2 orang lelaki, sedekah. Jadi setiap perkara yang membawa kepada kebaikan itu adalah sedekah. Tetapi untuk sedekah jariah, sedekah jariah yang berpanjangan ini, Imam Nawawi bagi tahu, bahkan Ibn Hajar Al-Asqalani turut menyatakan pandangan yang sama. Sedekah jariah ini khusus untuk ibadah wakaf. Seperti yang tuan-tuan dah laksanakan lah dalam tempoh beberapa tahun ni kan, tuan-tuan dah wakafkan sebahagian harta. Laksana Ustaz. Jadi tuan-tuan, yang pertama Nabi SAW bagi tahu sedekah jariah. Sedekah jariah inilah ibadah wakaf yang tuan-tuan sendiri telah laksanakan, telah lakukan sebelum ini. Asalnya ibadah wakaf ini sangat sinonim dengan pemberian ataupun penyerahan tanah. Betul? Dulu-dulu orang wakaf pakai tanah, wakafkan tanah 1 ekar, 2 ekar, 3 ekar. Tapi hari ini secara realitinya tuan-tuan, tak ramai di antara kita yang ada tanah. Tuan-tuan mungkin banyak, Haji Jamaluddin mungkin banyak tanah. Mungkin banyak tanah. Ni realiti tuan-tuan. Tak ramai di antara kita yang ada tanah. Bila tak ada tanah, macam mana kita nak laksanakan ibadah wakaf ni? Sebab Nabi wakaf tanah, Umar wakafkan tanah, Abu Talha wakafkan tanah kebun. Jadi macam mana kita nak laksanakan ibadah wakaf ni? Macam mana kita nak ikut jejak langkah baginda Nabi SAW? Kan kita nak cuba ikut Nabi sedaya upaya, segenap cara Nabi beribadah kita nak ikut. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Kita nak ikut Nabi. Tapi ilmu Allah itu luas tuan-tuan. Diturunkan ilmu kepada para alim ulama kita, mereka berbincang, mereka bermuzakarah berkaitan dengan ilmu fiqh ini, tentang ibadah wakaf ini. Hari ini majlis fatwa kebangsaan mengharuskan kita umat Islam untuk berwakaf menggunakan wang tunai. Dan inilah yang tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di ruang muslimat sana,
telah laksanakan. Sebelum ini dah wakaf RM50, RM100, RM500. Semua yang diwakafkan itu hari ini dah nampak hasilnya. Dah ada kuliah maghrib, kuliah subuhnya. Dah ada kenduri, kendara, dah ada ruang untuk sama-sama makan lepas kuliah. Dah ada tempat untuk solat berjemaah. Inilah wakaf yang tuan-tuan telah laksanakan. Dan selain itu juga, kami di Perbadanan Wakaf Selangor pun turut sama tuan-tuan. Kita berusaha mengajak masyarakat untuk terus melazimi ibadah wakaf ini. Macam-macam promosi dan produk yang kita keluarkan, yang kita hasilkan untuk menjadikan ibadah wakaf ini sangat dekat di hati masyarakat, khususnya di negeri Selangor ini. Dan mereka yang berwakaf di negeri Selangor, di Perbadanan Wakaf Selangor ini tuan-tuan, wakaf mereka itu kami agihkan. Kami hanyalah sebagai pemegang amanah, pemegang amanah tunggal harta-harta wakaf ni. Orang wakaf kat Wakaf Selangor kita agihkan. Dan telah disumbangkan sebanyak RM50,000 wakaf orang ramai yang berwakaf di Perbadanan Wakaf Selangor untuk disalurkan sumbangan wakaf fi sabilillah, sebahagiannya untuk menampung pembinaan surau Lakotish ni tuan-tuan. Jadi itulah di antara sebahagian peranan Perbadanan Wakaf Selangor. Dan hari ini banyak produk Wakaf Selangor ada. Antaranya produk yang laris seperti goreng pisang. Goreng pisang itu perbuatan, pisang goreng, dia nama pisang goreng makanan, adalah potongan gaji dan juga auto debit serendah RM1, tuan-tuan. Ni untuk orang-orang yang bekerja, abang-abang, ayah-ayahku ada yang masih bekerja. Kalau nak buat wakaf potongan gaji atau auto debit serendah RM1, boleh malam ni buat. Ada yang tanya kat kita, Ustaz, ada yang tanya, RM1 je Ustaz, sikitnya bila nak siap masjid surau, bila nak siap sekolah. Jadi kita pun cakap kat dia, kalau macam tu tuan, tuan wakafkanlah semua gaji tuan. Dan RM1 dia kata sikit. Kita sajalah main dengan dia kan. Kita buat RM1 ni sebenarnya untuk apa? Nak bagi galakan. Tak semua orang gaji besar. Komitmen masing-masing ni kadang-kadang lagi zaman sekarang ni macam-macam komitmen. Tapi sekurang-kurangnya dengan RM1 tu, dia mula, mungkin akan datang, dia akan tambah. Dengan RM1 tu mungkin Allah akan tambahkan rezeki dia. Mungkin dengan RM1 tu dia buat 2 orang, kawan dia buat RM1, lagi seorang buat RM5. Dia tak jadi buat RM1 tuan-tuan, sebab dia malu dengan kawan dia tadi. Dia pun buat sama-sama RM5. Dia buat RM1, lepas tu dia nak niatkan untuk mak ayah dia. Jadi berapa tuan-tuan? Akan nak niatkan untuk mak ayah 50%, 5% tuan-tuan. Buatlah lebih sikit, tapi terpulang. Itu hanyalah sebagai usaha kami di Perbadanan Wakaf Selangor. Dan untuk makluman tuan-tuan semua, mereka yang wakaf di Perbadanan Wakaf Selangor itu, sumbangan tersebut kita agihkan. Untuk tahun lepas sahaja RM2 juta kita agihkan untuk sumbangan fisabilillah ni. Dan salah satunya adalah surau Lakotish lah. Di samping itu ada beberapa surau, masjid, SRA, SK, SMK, bahkan Hospital Banting pun turut kita berikan sumbangan wakaf fisabilillah ni untuk diberikan peralatan-peralatan bagi rawatan pesakit. Di sinilah kehebatan dan keindahan ibadah wakaf. Kalau tuan-tuan berwakaf di Perbadanan Wakaf Selangor, mungkin RM10, mungkin RM20, tapi tempat yang Wakaf Selangor agihkan itu banyak. Ada di Surau Lakotish, ada di masjid di Sabak Bernam, ada di Kuala Langat, ada di Ampang, ada di Kajang. Jadi banyak tempat yang kita agihkan, banyak sumbangan wakaf yang kita agihkan. Dan wakaf ini sebenarnya tuan-tuan adalah satu sunnah Nabi SAW. Dan Nabi juga terus melaksanakan ibadah wakaf ini.
Dan setiap apa yang Nabi lakukan adalah sebagai tanda syukur Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jugalah kita tuan-tuan hari ini, Allah berikan kita pinjaman nikmat rezeki yang banyak ni. Rezeki yang Allah berikan kepada kita hari ini, kita kembalikan semula dalam bentuk-bentuk yang sedemikianlah, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak, dalam bentuk wakaf. Dan itu jugalah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Setiap amal kebaikan yang kita buat ini sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang Nabi SAW lakukan. Dalam hadis Bukhari kan, Aisyah tegur Nabi kan, Nabi solat, lamanya Nabi solat malam sampai kaki bengkak. Sedangkan Aisyah tanya kat Nabi, sampaikan Aisyah tanya kat Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kau buat macam ni? Sedangkan dosa kau dah terampun dah, dosa yang lalu dan yang akan datang. Mana apa tak ada dosa Nabi ni tuan-tuan. Tapi apa jawab Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Begitu juga kita tuan-tuan. 2-3 tahun lepas mungkin kita dah berwakaf untuk surau Al-Quraish. Hari ni tuan-tuan dah dengar tadi, staf pengurusi kita bagi tahu masih ada beberapa lagi ruang-ruang wakaf yang boleh disalurkan, boleh disumbangkan. Ambillah peluang tersebut tuan-tuan. Ambillah peluang wakaf ini sebagai persediaan untuk kita masuk ke bulan Ramadan, agar bulan Ramadan nanti mungkin hari-hari kita boleh wakaf, walaupun RM5, walaupun RM1, walaupun RM2, sebagai persediaan. Jadi itu yang pertama Nabi bagi tahu, sedekah jariah, yakni wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan di hadapan saya yakin tuan-tuan guru, alim ulama, ayah-ayah, abang-abang, setiap daripada kita ini Allah kurniakan ilmu yang pelbagai. Dan kita kena ingat, setiap kita ini saling memerlukan antara satu sama lain. Ada yang pandai mengajar tapi tak pandai memasak, ada yang pandai memasak tak pandai mengajar, ada yang pandai mengajar tak pandai baiki motosikal, baiki kereta. Jadi ilmu setiap daripada kita ini berbeza Allah kurniakan. Tapi kita kena sama-sama belajarlah. Yang tahu perlu menyampaikan, yang dah tahu perlu amalkan, agar kita dapat yang kedua ini, ilmu yang bermanfaat ni. Ini yang Nabi suruh kita bersedia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Meninggal kita nanti, ada ilmu yang kita dah turunkan kepada anak kita, ahli keluarga kita, ahli karya kita. Tak kira lah ilmu apa tuan-tuan, jadi ilmu yang bermanfaat. Jangan ilmu hitam sudah tuan-tuan. Ilmu hitam kena laknat tuan-tuan, syirik. Yang ketiga, terakhir, awaladin salih yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan baginya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini alhamdulillah Allah berikan kita banyak pinjaman nikmat, nikmat-nikmat yang pelbagai Allah beri. Selain itu, antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, perkahwinan. Allah bagi kita melalui alam perkahwinan, menikah dengan isteri kita, orang yang kita cintai. Dah kahwin dah kita hari ini. Asam garam rumah tangga ni saya yakin setiap kita samalah. Hari ini bertengkar, esok berkasih sayang, lusa bertengkar, esok berkasih sayang kan. Masak garam, kurang garam, tambah garam, asam garam sudahnya jadi tuan-tuan. Asam garam rumah tangga. Dalam kita melayari bahtera sebagai pasangan suami isteri, Allah tambahkan lagi rezeki buat kita tuan-tuan. Allah hadirkan zuriat buat kita. Waktu pertama kali kita mendengar doktor bagi tahu kat kita, tuan, tahniah tuan, isteri tuan telah mengandung. Gembiranya kita tuan-tuan. Gembira tuan-tuan, kita call ibu dan ayah kita kat kampung bagi tahu, bah, abah tak lama lagi jadi atuk, isteri saya dah mengandung. Gembira, kita kongsikan khabar gembira ini kepada orang tua kita. Isteri kita mengandung 9 bulan lebih tuan-tuan. Kita jaga isteri kita, tak bagi buat kerja berat-berat. Makan pun kita bagi suruh makan yang elok-elok, sebab dia mengandungkan zuriat kita tuan-tuan. 9 bulan lebih dia bersalin, melahirkan anak kita.
Lahir anak kita, kita besarkan anak kita, bawa pergi sekolah, bawa pergi taska, cari duit siang malam nak besarkan anak, nak hantar anak masuk sekolah yang bagus-bagus, college, university, dengan pengharapan anak kita akan mendoakan kita satu hari nanti apabila kita telah meninggal dunia. Betul tuan-tuan? Itu yang kita harapkan. Tetapi timbul persoalan di sini. Siapa yang boleh beri jaminan anak dia berterusan mendoakan dia apabila dia telah meninggal dunia nanti? Siapa yang boleh beri jaminan tuan-tuan? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lepas tu tak ada siapa yang boleh beri jaminan, melainkan kita sendirilah yang perlu menjadi anak yang saleh terlebih dahulu. Walaupun hari ini kita telah berstatus bapa, kita berstatus atuk, nenek, dah ada cucu dan cicit sekalipun, jangan pernah kita lupa kita tetap seorang anak kepada arwah ibu dan ayah kita. Walaupun mereka telah meninggal dunia puluhan tahun, waktu mereka hidup dulu kita boleh berbakti kepada mereka. Mereka hidup dulu kita boleh bawa pergi makan, balik kampung tak sihat dapat berita, boleh balik kampung bawa pergi hospital, bawa pergi jalan-jalan, nak hiburkan hati ibu dan ayah kita. Kongsikan rezeki, dapat duit gaji balik kampung, bagi dia duit. Itu pun kadang-kadang dia tak nak tuan-tuan, dia pulang balik siap tambah tuan-tuan, dia pula bagi duit kat kita. Kita alhamdulillah je, dia bagi duit kat kita, alhamdulillah. Nak ceritakan di sini kita sedaya upaya nak berbakti kepada mak ayah kita, tapi hari ini mereka dah tiada, mereka telah meninggal dunia. Nabi bagi tahu awaladin salih yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Sebelum kita mengharap anak kita mendoakan kita, kitalah berdoa terlebih dahulu kepada mereka ini. Doalah diringankan azab kubur, doalah dimudahkan urusan di dalam kubur, doalah semoga diganjarkan syurga, dihapuskan dosa. Dan selain daripada doa anak yang saleh tuan-tuan, kita boleh bersedekah, berwakaf dan niatkan pahalanya untuk arwah ibu dan ayah kita. Ini yang mahalnya juga ibadah wakaf ni tuan-tuan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, seorang lelaki keluar musafir, balik daripada musafir, dia dapati mak dia telah meninggal dunia. Lalu dia datang, mak dia meninggal mengejut. Lalu dia berjumpa dengan Nabi SAW. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi uftiritat nafsuha walam tusi fa'azunnuha law taqallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala Rasul, na'am fatasaddaqa anha. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia, dia tidak sempat berwasiat, dan aku yakin sekiranya dia masih hidup, pasti dia akan bersedekah. Lalu lelaki ini bertanya kepada Nabi, fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha, adakah pahala sekiranya aku bersedekah untuknya, yakni arwah ibuku? Jawab Nabi, na'am fatasaddaqa anha, ada, sedekahlah untuknya. Tuan-tuan, sedekah, kita bagi sedekah makan orang, amalan terbaik dalam Islam, bagi makan dekat orang. Sebab apa Nabi beritahu dalam hadis Bukhari, seorang lelaki bertanya kepada Nabi, ayul islami khaira, amalan Islam apa terbaik? Nabi beritahu, tut'imut ta'am, beri makan. Kita bagi makan orang, amalan terbaik dalam Islam. Ikhlas kita sedekah makanan tu, Allah akan balas. Berapa banyak kali lipat, itu semua kuasa Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dia yang berhak untuk balas amal kebaikan, keikhlasan sedekah makan kita itu. Tapi beri makan itu tuan-tuan, manfaatnya tidak berpanjangan. Dari sudut manfaatnya dia tidak berpanjangan, tapi dari sudut pahala kita serahkan kepada Allah. Allah nak balas berapa banyak pahala dia bagi makan, itu kuasa Allah.
Sedekah makan yang manfaatnya tak panjang, itu pun nilainya tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Apatah lagi sedekah berbentuk wakaf, tuan-tuan, yang memang kita dah tahu dah, surau Al-Quraish ni boleh jadi 10 tahun, boleh jadi 20 tahun, boleh jadi 50 tahun akan datang, masih ada dan diimarahkan, masih memberikan manfaat, masih dimanfaatkan, dan masih mengalirkan pahala buat kita yang pernah berwakaf. Begitu juga dengan wakaf di Perbanan Wakaf Selangor. Jadi kalau malam ini ada tuan-tuan, abang-abang, ayah-ayah yang nak berwakaf di Perbanan Wakaf Selangor, boleh masukkan tabung wakaf Selangor. Ada yang nak buat potongan gaji, boleh buat potongan gaji ataupun auto debit serendah RM1 pun boleh. Kalau ada yang nak terus berwakaf untuk pembinaan surau Al-Quraish yang masih lagi memerlukan dana, beberapa dana, dan di Wakaf Selangor pun masih ada baki ni, masih ada beberapa baki yang perlu ditop up lah untuk mencukupkan infra dan sebagainya. Tuan-tuan boleh terus berhubung dengan jawatan kuasa untuk resit kita. Dan kita pun sekarang berada di dalam bulan Wakaf Negeri Selangor tahun 2024. Jadi sama-samalah kita hidupkan bulan ni, bulan Sya'ban, nak masuk Ramadan ni. Seperti saya beritahu di awal tadi, tak semua amal kebaikan, ibadah-ibadah sunat tu kita boleh lakukan, tapi mungkin dengan ibadah wakaf ini kita boleh istiqamahkan. Bagi tahu kawan-kawan, ajak kawan-kawan untuk sama-sama berwakaf, insya-Allah. Jadi itu sahajalah sedikit sebanyak perkongsian saya pada malam ini. Dan saya doakan semoga pembinaan surau Al-Quraish ini dapat siap 100% di masa yang akan datang. Dan semoga tuan-tuan terus istiqamah berwakaf untuk pembinaan surau Al-Quraish dan juga di Perbanan Wakaf Selangor. Dan semoga Allah ganjarkan pahala yang berpanjangan untuk tuan-tuan, insya-Allah. Jadi selepas ini kita akan adakan sedikit majlis lah penyerahan cek curah daripada pengurus saya di Perbanan Wakaf Selangor, Cik Muhammad Hafiz bin Bahari. Dia pengurus bahagian korporat. Dialah yang akan membuat serahan cek curah kepada atau pengurus Haji Ustaz Hafizuddin, insya-Allah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.